Diculik, dikurung dan telah menerima serangan seksual lebih sedekat. Leher Amanda Berry telah dirantai di dinding di bilik bawah tanah seorang jiran. Bukan setakat tu je, dia telah diperlakukan seperti hamba abdi. Sampaikan dia telah melahirkan seorang anak daripada perhubungan haram tu. Sampailah satu hari, Amanda memberanikan diri untuk meloloskan diri daripada rumah penyiksaan tu. Semasa lelaki yang bertanggungjawab atas penderitaannya keluar sebentar. Akhirnya menamatkan penderitaan yang dialaminya selama 10 tahun. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kes kita hari ini terjadi di Cleveland, Ohio. Pada 21 April 2003, seorang remaja yang bernama Amanda Berry yang baru je berumur 17 tahun bersiap-siap untuk pergi ke kerja sambilannya di Burger King. Masa dia bersiap-siap tu, maknya masuk ke dalam bilik dia dan mencium pipinya dengan mengatakan I love you. Sebenarnya pada keesokan hari adalah hari birthday-nya yang ke-17. Ibu bapa Amanda dah plan untuk mengadakan majlis kecil-kecilan bagi menyambut hari jadi anaknya. Kalau nak diikutkan, Amanda sendiri malas nak pergi kerja hari tu. Tetapi apakan daya, dia kesiankan kawan-kawan di tempat kerjanya. Kalau dia tak datang, kawan-kawannya lah yang terpaksa kerja lebih untuk menggantikan tempatnya. So nak tak nak, dia gagahkanlah juga diri untuk pergi kerja hari tu. Hari berjalan seperti biasa hari tu. Penat, tetapi dia berseronok kerja. Boleh dikatakan kebanyakan staf yang bekerja dekat situ adalah kawan-kawannya daripada sekolah. Hari melabuhkan tirai dan Amanda berada di penghujung shiftnya. Semasa dia nak siap-siap balik tu, dia sempat menelefon kakaknya dengan mengatakan yang dia dah nak pulang dah. Pada lebih kurang pukul 8 malam, dia keluar daripada premis Burger King dan berjalan pulang. Semasa perjalanan pulang, dia terserempak dengan jiran yang dikenalinya. Jiran tu adalah seorang pemandu bas sekolah dan juga ayah kepada kawan baik Amanda. Jiran tu offer Amanda untuk tumpangkan keretanya. Memandangkan jiran tu memang dah lama kenal, dia masuk tanpa berfikir panjang. Perjalanan balik ke rumah pula agak jauh, so Amanda pun setuju je lah. Semasa dalam perjalanan pulang, jiran tu mengatakan yang dia dah lama tak nampak Amanda. Dia menambahkan lagi yang anaknya sering bertanyakan tentang Amanda. Dia tanya, Amanda tak nak jumpa ke anak dia? Yelah, dah lama tak jumpa kan. Dia pun busy dengan kerja part time dia, so Amanda pun setuju je lah. Sesampai je di rumah yang beralamat 2207 Seymour Avenue, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Amanda memang familiar gila dengan rumah ni. Rumah inilah yang dia selalu datang untuk berjumpa dengan kawan baiknya. Tetapi kali ni Amanda rasa lain sikit. Terasa yang rumah tu seakan kosong. Lelaki tu terus membawa Amanda ke bilik bawah tanah. Dia mengatakan yang anaknya berada di sebuah bilik di bawah tu dan sedang mengemas barang. Walaupun Amanda ni dah biasa dekat dalam keadaan rumah tu, tetapi inilah kali pertama dia turun ke bilik bawah tanah. Amanda pun ikut je. Sesampai je Amanda di bawah, dia terlihat dalam sebuah bilik terdapat seorang wanita tengah tonton TV. Tetapi walaupun dengan dalam cahaya sama-sama tu, Amanda dapat merasakan yang perempuan ni bukan kawan baiknya. Lelaki tu mengatakan yang perempuan tu hanya menyewa di dalam bilik bawah tanah tu. Lelaki tu kemudian membawa Amanda ke bilik paling hujung sambil mengatakan yang anaknya sedang mandi di atas. Amanda dah rasa pelik dah. Tadi si mamat ni kata anak dia ada dekat bawah. Ini dia cakap anak dia tengah mandi pula. Amanda dah start cuak dah. Satu yang Amanda perasan, kesemua tingkap di ruang bawah tanah tu telah ditutupi dengan newspaper ataupun dicat dengan warna hitam. Lelaki tu membawa Amanda ke dalam sebuah bilik. Mula-mula tu Amanda macam takut juga nak masuk. Tetapi lelaki tu meyakinkan yang Amanda boleh tunggu anaknya di sini sementara dia akan pergi memanggil anaknya. Walaupun cuak, Amanda tetap juga melangkah masuk ke dalam bilik gelap tu. Elok je Amanda masuk ke dalam bilik tu, lelaki tu terus menutup pintu dan menguncinya. Sekarang ni hanya mereka berdua je ada dekat dalam bilik tu. Lelaki yang tadi bercakap dengan lembah lembut
tiba-tiba terus bertukar menjadi syaitan. Dengan suara yang garau, lelaki itu memaksa Amanda untuk membuka seluarnya. Kalau tak, dia akan membunuh Amanda. Dalam ketakutan, Amanda mengikut je kehendak lelaki itu. Lelaki itu terus merantai pinggang Amanda dan mengikat tangan dan kakinya menggunakan pita pelekat. Amanda telah berkali-kali pada malam tu. Rayuan Amanda langsung tak diendahkan oleh setan ni. Dia siap menyuruh Amanda ni untuk menjerit dan melawan semampunya. Dia mengatakan itulah yang membuatkan nafsunya membuak-buak. Amanda hanya mampu menangis dan membiarkan saja tubuhnya diratah oleh si bangsat ni. Selepas selesai, dia meninggalkan Amanda dan menutup lampu. Bila Amanda dah bertenang sikit, barulah dia perasan perempuan yang tengah tengok TV tu sebenarnya adalah seorang lagi mangsa lelaki syaitan ni. Dia juga telah dirantai dan digari sepertinya. Nama wanita itu adalah Michelle Knight. Pada malam tu juga, satu laporan polis telah dibuat tentang kehilangan Amanda. Pada awalnya, polis menganggap yang ini mungkin kes remaja lari daripada rumah. Polis macam acuh tak acuh je menjalankan siasatan. Dorang meyakinkan keluarga Amanda yang Amanda akan pulang selepas duitnya habis nanti. Macam tu je bye. Even FBI pun beranggapan benda yang sama. Tetapi semuanya berubah apabila ibu kepada Amanda telah menerima satu panggilan daripada lelaki yang mengatakan Amanda ada bersamanya dan dia akan pulang selepas beberapa hari. Panggilan tu telah dibuat menggunakan telefon bimbit milik Amanda. Untuk kali pertamanya, unit FBI menggunakan teknik mengesan panggilan telefon dengan cara menggunakan pencawang yang berdekatan. FBI merumuskan yang panggilan tu dibuat dalam lingkungan 40 blok daripada rumah Amanda. Tetapi setakat tu je, tak ada langsung clue lain yang diorang jumpa sepanjang penyiasatan diorang. Yang keluarga dan pihak berkuasa boleh buat pada saat tu adalah menunggu kepulangan Amanda seperti yang dikatakan oleh pemanggil. Penyudahnya, sampai ke sudah si Amanda ni tak balik-balik. Kes ni telah mendapat liputan yang meluas. Ibu bapa Amanda telah muncul dalam rancangan opera pada tahun 2004 untuk merayu agar anaknya dipulangkan kembali. Kes ni punyalah famous sehingga kan seorang ahli psikik yang terkenal yang bernama Sylvia Brown telah menawarkan perkhidmatannya untuk mengesan mangsa. Dia telah membuat ramalan yang Amanda telah pun mati dan mayatnya berada di dalam air. Don't think I'll ever see her again. Yeah, in heaven on the other side. I just hate that she's not alive, honey. Pada masa ni, polis dapat mengaitkan kehilangan Amanda dengan satu lagi kes kehilangan gadis di daerah yang sama yang bernama Gina De Jesus. Gina telah hilang lebih kurang setahun selepas kehilangan Amanda pada 2 April 2004. Pada masa kehilangan, Gina berumur 14 tahun. So far dah 3 mangsa mamat predator ni. Dan ketiga-tiga mangsa ni disimpan di bilik bawah tanah rumahnya. Ketiga-tiga mangsa dijadikan hamba pemuas nafsu seksualnya. Tetapi korang nak tahu tak apa yang sick? Mamat ni siap join sekali dalam usaha mencari mangsa. Dia siap hadir untuk majlis memperingati Amanda. Dia dilihat bermuka sugul dan bersama-sama bersedih dengan ibu bapa Amanda. Padahal dialah setan yang bertanggungjawab. Mamat ni adalah Ariel Castro. Ada detail yang pelik pada waktu yang sama dengan kes-kes kehilangan ni berlaku. Beberapa laporan polis telah dibuat terhadap Castro dan laporan ni dibuat oleh bekas isterinya sendiri. Sejak 2 tahun mereka bercerai, bekas isteri Castro ni telah beberapa kali membuat laporan polis. Isterinya pada masa tu dah berpindah ke rumah lain tau, bersama anak-anak perempuan mereka. So dia tak tahu pun apa yang berlaku dekat dalam rumah Castro tu. Dia tak tahu pun yang kes kehilangan remaja di area berdekatan ada kena-mengena dengan bekas suaminya. Menurut bekas isterinya yang bernama Grimelda, semasa mereka ni berkahwin, Castro telah mendera Grimelda boleh dikatakan hampir setiap hari. Dia ditendang, dipijak kepala, ditumbuk perutnya, dan ada juga sekali tu Castro telah menolak Grimelda ni daripada atas tangga hingga ke bawah, sehingga tengkorak kepala Grimelda ni retak dan ada pendarahan beku dekat dalam otak. Sebelum mereka berdua bercerai, Grimelda lah orangnya yang dirantai di dalam bilik bawah tanah tu. Semenjak mereka bercerai dan Grimelda pun berpindah, Castro dikatakan selalu sangat kidnap anak perempuannya dan menyimpannya di rumah. Setiap kali kejadian mencolek ni berlaku, Grimelda akan melaporkan kepada pihak polis dan anak mereka akan dipulangkan kembali. Castro pernah ditahan selama beberapa hari, akan tetapi sekalipun si Castro ni tak pernah didakwa di mahkamah.
Akhirnya pada penghujung tahun 2012, Grimelda meninggal dunia akibat ketumbuhan di dalam kepala. Benda ni disebabkan kecederaan yang dialaminya semasa didera oleh Castro. Di antara ketiga-tiga mangsa Castro ni, hanya Amanda seorang je yang mempunyai semangat untuk melawan. Amanda telah mencuri satu buku nota milik Castro dan mencatat setiap apa yang berlaku di antara Castro dengan dia dan mangsa-mangsa yang lain. Pada hari Amanda akan menandakan X di bukunya. Ada kalanya dia telah dirogol sebanyak 5 kali sehari. Menurut Amanda, walaupun dia akan mati di tangan Castro, mungkin bukunya akan ditemui oleh seseorang dan boleh dijadikan bahan bukti untuk mendakwa Castro pada satu hari nanti. 3 tahun selepas penculikan Amanda, rumah tu dah berubah menjadi penjara, Mat. Pada awalnya hanya basement je tempat Castro ni menyimpan mangsa-mangsanya. Tetapi sekarang ni satu rumah kot dijadikan seperti rumah hantu. Terdapat rantai-rantai yang dipakukan ke dinding. Setiap katil di rumahnya terdapat tali untuk mengikat mangsa dan juga alat-alat penyisaan bersepah di sekitar rumah. Setiap pintu dan tingkap semuanya dikunci dan dipasang grill. Even setiap cermin tingkap rumah tu pun telah digantikan dengan plexiglass grade tertinggi tau. Tak boleh pecah, geng. Dia punya kuat tu, dia boleh melantunkan tembakan daripada pistol. Gila tak gila? Memang macam hamba abdi, guys. Castro tak bagi diorang makan. Mandi pun paling kuat lah seminggu sekali je. Tak cukup dengan tu je. Setiap masa, mangsa-mangsanya akan dirantai dan hanya dibekalkan satu baldi setiap seorang untuk membuang air. Memang barai, Mat. Walaupun layanan dia macam haram dengan mangsa-mangsanya, si Castro ni dekat luar, personality dia lain gila kot. Jiran-jiran describe si Castro ni sebagai seorang yang disenangi dan easy going. Ada sekali tu, satu barbecue party telah diadakan oleh jiran sebelah Castro ni. Castro ni datang dan bergaul dengan jiran-jirannya. Tak ada seorang pun yang perasan yang rumah sebelah diorang ni menyimpan 3 orang mangsa. Ada kalanya kalau si mood Castro ni baik, dia akan berikan kebebasan sikit kepada Amanda, Michelle dan Gina. Diorang ni diberikan kebebasan untuk lepak dekat ruang tamu sambil tonton TV bersama-sama dengan Castro. Ada sekali tu, kes kehilangan mereka telah dipaparkan di siaran Amerika Most Wanted dan ibu kepada Amanda tampil menceritakan kisah kehilangan Amanda. Ibunya masih percaya yang Amanda masih hidup dan sangat-sangat berharap yang Amanda pulang kepada mereka. The holidays are coming and going, and my baby ain't home. Is she out there? Is she laying somewhere? Ini memberi semangat kepada Amanda untuk teruskan hidup dan jangan mengaku kalah walau apa saja rintangan yang dihadapi. Dia sentiasa memberikan semangat kepada mangsa-mangsa yang lain untuk terus bertahan. Tetapi tak berapa lama selepas tu, ibu kepada Amanda telah meninggal dunia akibat penyakit jantung pada tahun 2006. Berita kematian ibunya telah disiarkan di kaca TV dan ini membuatkan Amanda berada dalam keadaan depression yang teramat sangat. Pada masa yang sama, Amanda telah didapati hamil. Pada hari Natal tahun 2006, Castro telah memaksa Michelle untuk membantu dalam proses kelahiran anak Amanda. Dia siap ugut kot. Kalau anak tu mati, dia akan membunuh Michelle. Amanda berjaya melahirkan anak perempuan yang dinamakan Jocelyn. Ini bukan kali pertama tau Castro telah menghamilkan mangsa-mangsanya. Michelle telah hamil sebanyak 5 kali dan setiap kali kandungan tu akan digugurkan. Castro akan menendang perut Michelle atau menggunakan dumbbell untuk memukul perut Michelle. Tetapi lain pula kes dengan Amanda ni. Castro dikatakan sangat-sangat sayang dengan Jocelyn ni. Pada umur Jocelyn mencecah setahun lebih macam tu lah, dia dikatakan telah membawa Jocelyn keluar berjalan-jalan. Castro ni siap bawa Jocelyn ke rumah emaknya dan mengajar Jocelyn ni memanggilnya daddy. Castro mengatakan yang Jocelyn adalah anak daripada hasil hubungannya dengan teman wanita baru. Dia siap tunjuk kot gambar Jocelyn ni kepada anak-anaknya yang lain. Memang bangga gila sial. Nampak macam seorang ayah yang caring kan? Tetapi bila dia balik kat rumah, Castro melepaskan semua tanggungjawab kepada Amanda. Dialah yang cuba sedaya upaya untuk membesarkan anaknya dengan apa yang ada. Dia mengajar anaknya tentang dunia luar, mengajar anaknya membaca, menulis dan juga mengira. Pada usia Jocelyn lebih kurang dalam 4 tahun, dia mula bertanyakan kenapa ibunya sentiasa berada dalam keadaan dirantai. Dia akan merengek kepada Castro untuk mengasihani ibunya. Walaupun setan ni melayan Amanda dan mangsa
mangsa-mangsa yang lain macam sampah, dia sangat-sangat sayang kepada Jocelyn ni tau. Disebabkan pujukan Jocelyn ni lah, si Castro ni akhirnya membuka rantai di kaki Amanda. Amanda dan Jocelyn telah dipindahkan ke bilik bawah tanah, manakala Michelle dan Gina berada di bilik masing-masing. Amanda akan menghiaskan biliknya seperti satu classroom guys. Setiap hari dia akan berpura-pura seperti berjalan ke sekolah dengan Jocelyn. Sian babe, aku sebab bila fikirkan penderitaan Amanda ni. Yang paling abang boy tak boleh nak handle adalah si Jocelyn ni tak tahu pun yang ibunya hidup seperti banduan dekat dalam rumah tu. Di dunia luar, masing-masing dah move on dah. Semua dah give up. Pihak berkuasa tempatan membuat spekulasi yang ada kemungkinan mangsa-mangsa ni semua telah mati. Masing-masing dah cuba untuk melupakan tragedi kehilangan yang pernah terjadi. Kecuali kakak kepada Amanda. Dia masih lagi giat mengedarkan flyers dan menghubungi pihak berkuasa untuk mengetahui update yang terbaru. Pejam celik, dah 11 tahun berlalu. Tetapi semuanya berubah pada 6 hari bulan Mei 2013. Seperti hari-hari biasanya, Jocelyn lah yang paling awal bangun pada hari itu. Dia telah mengejutkan ibunya dengan mengatakan, "Mom, Daddy's car is gone." Castro terlupa pula mengunci pintu bilik daripada luar pada hari itu. Amanda ni sebenarnya takut tau. Si mamat psycho ni pernah juga berkali-kali cuba untuk menguji mereka. Castro ni akan membiarkan pintu tu tak dikunci dan berpura-pura untuk keluar. Tetapi sebenarnya dia hanya menyorok je. Dan kalau kantoi, memang separuh matilah diorang akan dipukul. Selalunya lah kalau si Castro ni nak test si mangsa ni, dia tak kunci semua bilik dekat dalam rumah tu. Dia hanya akan kunci pintu hadapan dia. So untuk korang kena faham, korang kena tahu pintu tu macam mana. Pintu tu ada dua tau. Satu pintu kayu yang tebal tu, selalunya Castro akan kunci pintu ni. Keluar masuk dia akan selalu kunci pintu ni. Dan pintu kedua adalah pintu belah luar. Dia lebih kurang macam pintu yang ada jaring-jaring tu lah. Dua-dua pintu ni akan dikunci selalunya. Tetapi pada hari tu si Castro ni terlupa kunci kayu yang belah dalam tu. Dia hanya kunci pintu jaring tu je. Serta-merta Amanda terfikir ini adalah satu-satunya peluang untuk mendapatkan bantuan jiran-jiran. Dia membuka pintu kayu tu, tetapi dia stuck dekat pintu jaring tu. Dia mendendang sekuat-kuat hatinya dan menolak pintu tu. Akhirnya berjaya mengumpil pintu jaring tu dan dapat mengeluarkan tangannya. Amanda menjerit sekuat-kuat hatinya untuk mendapatkan perhatian jiran yang lalu lalang. Secara kebetulan, jiran bersebelahan rumah Castro ni bernama Charles Ramsey berada dekat depan porch. Dia baru je nak layan burger McD kot. Bila dia terdengar jeritan si Amanda ni, dia terus berlari ke rumah Castro. Ramsey telah mendendang pintu tu beberapa kali dan akhirnya pintu tu boleh terbuka. Amanda yang memegang tangan anaknya Jocelyn terus berlari keluar dan meminta Charles untuk menghubungi talian kecemasan. Korang nak tahu tak apa yang celakanya pasal panggilan tu? Sepatutnya mengikut protokol, operator tak boleh menamatkan talian sebelum ketibaan penguat kuasa. Operator tu dengan selamba je menamatkan panggilan tu. Hoi! You need 911. You need police. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, ambulance. I need police. I've been kidnapped and I've been missing for 10 years. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, I'm going right now. We're going to send them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. I told you they're on the way. Talk to them when they get there, okay? Alright, okay. Thank you. Amanda punyalah panik macam nak mati kot. Walaupun sekarang ni dia berada di luar bersama-sama dengan Charles, dia masih takut yang Castro masih boleh membunuhnya. Sekali lagi talian kecemasan telah dihubungi. Tetapi kali ni dihubungi oleh Charles pula. Sama juga guys. Operator terus letak telefon. Gila betul lah. Now we both calling 911. She deal with a moron. Me too. The woman was like, "Oh, hang up and wait for the police." Hey, Amanda Berry is right in front of me right now. Wait a minute, I thought this girl was dead. Amanda Berry, that don't ring no damn bells, you being a cop and all?
Akhirnya selepas 10 minit panggilan tu dibuat, satu pasukan polis tiba di tempat kejadian. Polis terkejut gila kot melihat si Amanda ni masih hidup walaupun selepas 11 tahun dilaporkan hilang. Amanda kemudiannya telah memberitahu terdapat lagi 2 orang mangsa dikurung dekat dalam rumah tu. Michelle dan Gina berjaya diselamatkan dan ketiga-tiga mangsa bersama anak Amanda ni telah dikejarkan ke hospital untuk menjalani ujian perubatan. Ketiga-tiga mangsa kelihatan tersangat kurus dan pucat. Terdapat kesan luka dan lebam di seluruh badan mereka. Polis telah menggeledah rumah Castro dan mendapati si Castro ni menyimpan sebuah diary. Dekat dalam diary tu, dia menceritakan apa yang diinginkan. Dan apa yang diinginkan adalah beberapa perempuan untuk disimpan sebagai hamba seksualnya. Bukti yang diperlukan di dalam rumah tu terlalu banyak untuk mengaitkan si Castro atas kesalahannya. Tetapi bukti yang betul-betul berharga dalam kes ni adalah buku jurnal dan diary milik Amanda, di mana Amanda mencatat satu persatu apa yang Castro telah lakukan kepada mereka. Siap ada date dan berapa kali mereka setiap hari. Setiap kali mangsa dipindahkan daripada bilik ke bilik akan dikira sebagai satu kali penculikan. Pihak pendakwa raya mendapati sebanyak 977 kesalahan telah dilakukan kepada mangsa. Benda ni termasuk 446 kesalahan dan 512 kesalahan menculik. Semasa perbicaraan, Castro diberi peluang untuk bercakap dengan juri. Korang nak tahu tak apa benda yang dia cakap? Gila Mat. Dia cakap dia bukan monster dan dia adalah sebenarnya manusia normal. Not monster. I'm one person. I am just sick. I have an addiction. I simply kept them there without being able to leave. Hei, kepala abah dia. Korang nak tahu tak plot twist dalam kes ni? Kalau nak diikutkan, jika kes ni dibicarakan dan Castro didapati bersalah, dia akan berdepan dengan hukuman mati. So pada 26 Julai 2013, Castro telah mengaku bersalah atas 937 daripada 977 pertuduhan ke atasnya. Dia telah dihukum penjara seumur hidup dan juga hukuman tambahan selama 1000 tahun tanpa peluang untuk diperol. Tetapi kan, setelah menjalani hukumannya selama sebulan dan sehari, Castro telah mengambil nyawanya sendiri di dalam sel tahanan. Menurut jurnal yang ditulisnya sebelum mati, dia mengatakan yang dia telah diganggu oleh banduan-banduan lain dan penyakit mental yang dialaminya semakin parah. Perangai anjing betul. Dia buat orang kemainlah sampai 11 tahun dia seksa. Dia baru sebulan je kot kena buntut, dah tak tahan. Lemah. Korang nak tahu tak satu interesting fact? Sekarang ni kalau korang pergi dekat Google Earth dan korang search rumah yang bernombor 2207 Seymour Avenue, rumah tu akan diblurkan. Ini sebenarnya adalah rumah Amanda dan 2 orang lagi mangsa dikurung. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.